السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Umar faqala ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan faqala qaumun nahnu sami'nahu faqala la'allakum ta'nuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarihi فقالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم، فقلت أنا. قال أنت لله أبوك؟ قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادا كالفوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعان. قلت لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغالي، أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata kami duduk bersama dengan Umar Al-Khattab
radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Huzaifah bin Yaman ni satu sahabat yang cukup terkenal. Dia dipanggil Huzaifah al-Yaman pasal dia asal dari negeri Yaman. Dia mai ke Madinah lebih kurang sama time, sama masa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia satu orang sahabat yang agak belain daripada sahabat lain. So, kebanyakan sahabat Nabi bila tanya Nabi, dia suka tanya benda baik. Kebanyakan sahabat Nabi, kalau dia tanya Nabi, dia suka tanya benda baik. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik kami buat? Ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling elok kami buat? Sahabat tanya soalan nak buat benda baik. Berbeza dengan Huzaifah bin Yaman, kata ulama hadis, dia suka tanya benda-benda yang tak elok. Bukan pertanyaan dia tak elok, dia suka tanya benda-benda tak elok. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apa fitnah nak jadi selepas ini? Ya Rasulullah, apakah kejahatan yang akan melanda umat selepas ini? Dia suka tanya benda macam ni. Dia tak serupa orang lain. Huzaifah bin al-Yaman disebut di kalangan ulama hadis sebagai penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni, Huzaifah bin al-Yaman dia menceritakan, dia kata kami duduk bersama dengan Sayyidina Umar, iaitu selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata kami duduk bersama dengan Sayyidina Umar. Faqala, tiba Umar tanya sahabat yang ada ramai-ramai. Sayyidina Umar kata, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Sayyidina Umar kata, di kalangan hampa semua, siapa yang biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang fitnah-fitnah? Faqala qaum nahnu sami'nahu. Sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Sayyidina Umar yang ada ni, mereka jawab dekat Sayyidina Umar. Mereka kata nahnu sami'nahu. Banyaklah, kami banyak dengar Nabi duk cerita tentang fitnah-fitnah yang akan menimpa manusia sehingga menjelang kiamat. Daripada wafat Nabi itu macam-macam fitnah nanti jadi, dan fitnah ni dia tak akan habis. Dia akan main dalam rupa yang berbagai-bagai. Fitnah dari segi orang nak murtad, nak tinggal agama, fitnah dari segi Islam sama Islam berbunuh-bunuh, fitnah macam-macam. Benda ni akan jadi, dia tak akan habis. Dia akan main selagi tak kiamat, selagi itu ada fitnah ada main. So sahabat-sahabat kata dekat Sayyidina Umar, mereka kata banyaklah kami dengar Nabi duk cerita pasal fitnah yang akan main. Faqala, Sayyidina Umar kata, dia kata la'allakum ta'nuna fitnata rajul fi ahlihi wa jari. Sayyidina Umar kata barangkali yang hampa maksudkan ni ialah fitnah satu orang kerana keluarga dia, dan fitnah terhadap satu orang kerana jiran dia dan sebagainya, mungkin yang tu kot. Hampa tu dengar Nabi SAW duk cerita tentang fitnah apa, satu orang lelaki akan terfitnah dengan isteri dia, satu orang lelaki akan terfitnah dengan anak-anak dia, satu orang lelaki akan terfitnah dengan mak dan bapak dia, satu orang lelaki akan terfitnah dengan jiran dia. Hak ni kot yang hampa dengar. Sayyidina Umar kata, apa banyak dengar Nabi duk cerita kata satu orang lelaki dia boleh terfitnah dengan bini dia. Dia okey dah, bini tak pakai kelumbu misalnya, kerana tu dia dicemooh. Apa duk dengar Nabi duk habaq kata fitnah akhir zaman ni fitnah satu orang lelaki kerana anak dia. Dia okey dah, dia ahli masjid, dia mengaji agama, dia beramal, dia orang yang soleh, tapi anak-anak dia bagi fitnah dekat dia. Hal ni kot Sayyidina Umar kata. Ataupun apa dia dengar cerita Nabi duk habaq kata satu orang itu akan terfitnah dengan mak bapak dia. Dia nampak okey, beragama, nampak religious person, tetapi mak bapak dia buat lebih kurang. Maka kerana itu dia terfitnah dengan mak bapak dia. Hak ni kot yang apa dengar Nabi kata.
Satu orang terfitnah dengan jiran dia okey dah, dia tak ada masalah, dia agama elok, perangai elok, akhlak elok dan sebagainya, tapi jiran sebelah rumah dia memang jadi juri dekat dia, yang ni pun fitnah dekat dia. Faqalu ajal, sahabat kata, ya betul, yang tu yang kami banyak dengar Nabi tu bagi tahu. Satu orang manusia tu dia boleh rosak, satu orang manusia tu dia boleh terfitnah kerana benda-benda ni. Dia okey, bini dia tak okey, dia okey, anak-anak dia tak okey, dia okey, mak bapak dia tak okey, dia okey, jiran sebelah rumah dia tak okey. Qala tilka tukaffiru as-salah was-siyam was-sadaqah. Sini Umar kata, kalau itu fitnah yang hampa maksudkan, itu bukan fitnah besar. Sini Umar kata, fitnah-fitnah yang macam tu, satu orang laki-laki terfitnah kerana bini dia, satu orang laki-laki terfitnah kerana anak dia, fitnah-fitnah yang macam tu, kalau sekiranya dia didik isteri dia didik anak dia elok, tapi bini dia bantah, anak dia tak mau dengar cakap dan sebagainya, dia tak teruk menanggung fitnah itu. Benda tu boleh ditebus. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh isteri dia, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak-anak dia, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh jiran tetangga dia, semua ni dia tak akan tanggung. Kalau sekali dia sudah nasihat, dia sudah didik, dia sudah ajar, tapi dia patuh bantah, dia tak akan tanggung. Kalau ada pun sikit dosa dia, tilka tukaffiru as-salat was-siyam was-sadaqah. Sayyidina Umar kata, semayang yang dia buat, puasa yang dia duk buat, sedekah yang dia duk buat akan mengifaratkan dosa-dosa yang sikit-sikit. Kita ambil ayat semayang, tiap-tiap kali ayat semayang kita duk jatuh daripada anggota wuduk kita, maka tiap-tiap kali itu Allah jadikan malaikat untuk mendoakan keampunan untuk kita. Tiap-tiap kali kita bangkit tengah malam, semayang malam dan sebagainya, Allah mengampunkan dosa-dosa kecil kita. Kalau itu fitnah yang apa maksudkan, Sayyidina Umar kata itu fitnah tak cukup besar. Dia kata, walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju mawjal bahri. Sayyidina Umar kata, yang aku maksudkan ni, siapa daripada hampa ni yang pernah dengar Nabi cerita tentang fitnah, yang fitnah ni dia cukup dahsyat, yang kalau dia main tamuju maujal bahri, dia bergulung macam mana ombak laut yang ganas. Nabi kata, bukan fitnah macam tadi, bukan fitnah bini buat hal, bukan fitnah anak buat hal, yang tu tak cukup besar. Tapi Sayyidina Umar kata, yang aku maksudkan ni fitnah yang akan kena manusia, yang fitnah itu dia main macam mauj. Mauj maksudnya ombak tsunami. Dia main ni tamuju maujal bahri, dia bergulung ni macam mana ombak laut yang cukup ganas. Tsunami tuan-tuan. Jasa dia satu dunia boleh tengok. Jasa dia satu dunia boleh tengok. Baru ni orang dia Pandagaran, apa nama Indonesia, kena jasa dia. Maka Nabi SAW mengumpamakan yang kata fitnah yang nak main selepas daripada tak ada Nabi, selepas daripada wafat Nabi ni, fitnah ni dahsyat dia macam mana ombak tsunami. Qala Huzaifah fa'askata al-qawm. Huzaifah kata, bila Sayyidina Umar kata lagu tu, semua orang diam. Sahabat Nabi yang ada sama dengan Sayyidina Umar ni, bila Sayyidina Umar kata yang aku maksudkan ni fitnah yang dahsyat macam mana ombak besar ni, yang ni yang aku nak, bukan fitnah kecil-kecil ni. Bila Sayyidina Umar kata macam tu, fa'askatal qaum, habis pakat sukut, pakat diam habis. Faqultu ana, dalam semua orang duduk diam tu, yang memecah kesunyian ni Huzaifah bin Al-Yaman. Dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, aku ada dengar Nabi cerita tentang satu fitnah dahsyat yang akan main selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala anta lillahi abuk. Sayyidina Umar bila dengar Huzaifah kata macam tu, Sayyidina Umar kata dekat Huzaifah, dia kata, kalau macam tu hang cerita mai dekat kami.
Dia ada bahasa Arab di tuan-tuan, dia ada ungkapan kata-kata yang kita tak boleh terjemah ikut perkataan. Kalau terjemah ikut perkataan tak faham maksud. Macam Sayyidina Umar kata dekat Huzaifah, dia kata anta lillahi abuk. Tak boleh terjemah. Kalau kita terjemah anta maksud apa, lillah maksud apa, abuk maksud apa, dia tak membawa maksud. Ini bahasa Arab. Banyaklah kalau kita jumpa dalam hadis ni, macam Nabi SAW nak sumpah satu orang manusia yang buat perbuatan tak elok. Nabi kata radhima'an. Kalau diterjemahkan radhima, maksud dia tomah. Kalau kita kata tomah, pegang kepala orang ni sengguk pergi ke tanah tu, radhima. An pun hidung. Radhima'an maksudnya pegang kepala dia, sengguk pergi ke tanah. Tapi bukan itu maksud dia. Bila Nabi kata radhima'an, maksud dia apa? Celaka. Ataupun terjemahan cara kampung kita, radhima'an, maksud dia pada muka. Dia tak boleh terjemah macam tu. Macam Nabi SAW dalam hadis dia bercakap dengan sahabat, dia kata bi abi anta wa ummi. Dia tak boleh terjemah bi abi dengan bapa aku, anta wa ummi, dan mak aku. Apa benar? Tapi ungkapan itu bi abi anta wa ummi membawa maksud kata sumpah sungguh-sungguh demi mak dengan ayah aku sayang hang lebih pada mereka. Lebih kurang macam tu. Ni pun apabila Umar Al-Khattab dengar Huzaifah bin Yaman kata dekat dia, aku ada dengar Nabi ada beritahu satu hadis. Dia terus kata dekat Huzaifah, anta lillahi abuk. Maksud dia apa? Tafadhal, silakan hang cerita mai apa yang Nabi cerita dekat hang. Qala Huzaifah kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tu'radul fitan 'ala al-qulub kal-hasir ya'udan 'uda. Huzaifah kata Nabi pernah bagi tahu dekat aku. Nabi kata menjelang kiamat. Maksudnya lepas wafat Nabi itu kira menjelang kiamat lah. Pasal apa? Pasal dia antara tanda kiamat sudah dekat apabila Nabi Muhammad dibangkitkan menjadi Nabi. Itu kiamat sudah dekat. Bila bangkit Nabi Muhammad, maksud kiamat dah dekat dah. Pasal apa? Pasal Nabi akhir zaman sudah bangkit. Maksudnya akhir zaman sudah dekat. Itu maksudnya. Nabi SAW sebut kepada Huzaifah, dia kata tu'radul fitan 'alal qulub kal hasiri 'udan 'uda. Nabi kata menjelang kiamat, maksudnya lepas daripada aku tak ada isu ni, dia akan berlaku satu fitnah, akan terbentang di depan hampa semua satu fitnah, yang fitnah itu masuk dalam hati semua manusia. Dia akan melarat, dia akan menyerah, dia akan merebak dalam hati-hati manusia ni. Macam mana orang hanyam tikar. Al-hasir makna dia tikar. Macam mana orang hanyam tikar, daripada start tu hanyam sikit, hanyam sampai malam tadi tengok-tengok dah jadi kepin tikar. Nabi kata menjelang kiamat esok, benda ni akan jadi. Benda yang berupa fitnah ni, dia akan start dengan 2 orang, lepas tu dia akan jadi 10 orang, lepas tu dia akan jadi 100 orang, lepas tu dia akan jadi 1000 orang, lepas tu dia akan jadi satu negeri. Dengar benda tu, rupanya benda tu fitnah. Nabi kata menjelang akhir zaman, benda ni akan jadi. Benda ni benda tak betul, benda tak elok, benda bohong dan sebagainya. Benda ni dia akan start dengan satu yang kecil, lepas tu dia akan merebak, lepas tu dia akan jadi semua orang tahu benda tu, padahal benda tu tak betul. Nabi SAW bagi tahu macam tu kepada Huzaifah. Nabi kata fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Nabi kata siapa yang termakan dengan fitnah itu, maka tertitik di dalam hati dia satu titik hitam. Kita hari ini duduk dalam masyarakat ni, berapa banyak cerita kita dengar, berapa banyak yang betul kita mendengar. Daripada pagi tadi kita celak mata, kita bangkit sembahyang subuh, apa semua start daripada tu, kita habis sembahyang subuh di masjid tu ada orang duduk sembang. Habis sembahyang subuh tu geng-geng pentil ni pakat pergi kedai, kena kopi, kena teh tarik, kena roti canai, kena nasi lemak. Masa tu mula dah cerita. Masa tu mula dah. Seawal pagi tu cerita dah mula main di telinga kita. Tapi betul tak tahu. Tapi cerita main dah.
Sementara nak habis roti canai, nasi lemak, teh tarik, apa semua, sementara nak habis yang tu berapa banyak dah cerita mai kat kita. Kita naik motor balik rumah, kita pula kembang cerita tu dekat bini kita. Daripada tu kita siap-siap pergi kerja, sampai di pejabat kita kembang pula cerita tu dekat kawan pejabat kita. Kawan kita dengar cerita kita, dia pun tak lagi keluar pergi lunch, makan tengah hari di mana-mana, dia kembang pula cerita tu kepada beberapa orang pula. Dalam masa 24 jam satu negeri dengar cerita tu. Nabi SAW kata, kalau nak diumpamakan macam orang anyam tikar, daripada start anyam tu sikit, dia sampai tengah hari, dia sampai petang, dia sampai malam, siap seperti tikar. Nabi kata jaga baik-baik. Siapa pergi dengar benda-benda yang berupa fitnah macam ini, siapa pergi dengar benda-benda yang macam ni, tertitik dia dalam hati dia satu titik hitam. Kita dengar, kita kata sungguh, kita harap kat orang satu titik hitam kat kita, kawan yang dengar satu titik hitam dekat dia, berkembang benda ni. Nabi SAW kata, wa ayyu qalbin ankaraka nukita fihi nuktatun bayda. Nabi kata, tapi siapa yang dengar cerita tu, dia mengingkari cerita tu, dia tak pakai benda tu, dia kata aku lagi benda ni tak ada bukti, tak ada benda yang jelas mai dekat aku kata benda ni betul, maka selagi tu aku tak mau percaya. Maka Allah titik dalam hati dia satu titik putih, satu titik bayda. Bayda maksud dia hati dia putih. Dengar cerita tak mau percaya, dan tak mau percaya, dengar simpan dulu. Tak ada untung kalau kita kembangkan cerita yang tak pasti betul benar dia. Tak ada untung. Tetapi orang kita syok, dia dah dengar ni mau doa mak kita betul. Selalu duduk pergi kerja sampai lambat, pangkat merah, habis tu sampai awal. Pasal nak pergi habak ni, ada parabang tadi ni. Yang kata orang kita ni, cukup syok benda-benda macam ni. Maka Nabi SAW bagi peringatan. Nabi kata, apa dengar satu benda, kalau benda tu berbau fitnah, kalau siapa yang percaya, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, satu titik hitam dalam buku hati. Kalau tak percaya, tolak api tepi, satu titik putih Allah buku dalam hati. Yang mana yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada dia titik putih itu, fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ardh. Maka orang yang tak percaya kepada fitnah karut ni, maka dia tidak akan ditimpa mudarat selagi mana ada langit dan bumi. Nabi kata, selamat dia daripada terlibat di dalam menyebarkan benda tersebut. Wal akhir aswadu murbadan kalkuzil mujahiyah. Nabi kata, tapi orang hak dapat benda fitnah ni, dia kalang kabut nak kembangkan benda tak betul ni kepada pengetahuan semua orang, maka semakin hitamlah hati dia sampai jadi kalkuzi mujahiyah, jadi macam pungpok belang. Nabi kata, Nabi buat perumpamaan hitamnya hati dia, orang yang suka menyebar dan mengembangkan dan memaklumkan fitnah kepada semua orang ni, hati dia ni Nabi kata kalkuzi mujahiyah, jadi macam mana pungkok belang hitam hati dia. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Nabi kata kesian dekat dia ni, dia sampai satu masa dia tak tahu dah tak mana ma'ruf, tak mana munkar, dia pun tak tahu. Pasal apa mereka dia kira sepi semua, dia habaq dekat semua. Dengan kerana dia habaq tu benda tu jadi poison, jadi racun, pi racun orang lain pula. Kawan tu pi racun orang lain pula, maka ramai orang terkena racun itu. Nabi kata, inna ma ashraba bin hawahu, melainkan orang ini dia terikut nafsu. Rosak ramai orang yang mendengar cerita dia. Qala Huzaifah wa haddathu, Huzaifah kata lagi, anna bainaka wa bainaha bahan mughlaqah. Huzaifah kata dekat Sina Umar, dia kata, wahai Umar, dia kata, antara fitnah yang jadi itu dan antara kamu ada satu pintu yang dikunci kuat. Antara fitnah yang tersebar ni, antara fitnah yang berkembang dalam masyarakat ni, dan antara kamu ada satu pintu yang mughlaq, yang dikunci. Tentu
Yang Nabi kata ni, sebelum benda ni nak jadi, Nabi kata. Kata-kata Nabi ni didengar oleh Huzaifah. Huzaifah habaq balik kepada Sayyidina Umar di depan sahabat lain, benda tu tak jadi lagi. Apa benda yang dimaksudkan oleh Nabi ketika Nabi habaq kepada Huzaifah bin Yaman ni? Apa benda dia? Benda dia ialah fitnah yang berlaku pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tentulah sejarah Islam daripada zaman Nabi Islam cukup jadi. Islam mula dalam keadaan payah, lepas itu dia jadi elok. Bila Nabi hijrah ke Madinah, Nabi boleh form satu government di Madinah, sudah ada satu kerajaan di Madinah. Daripada situ Islam memerintah sebahagian daripada dunia. Wafat Nabi diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kena test sikit-sikit saja. Di antara test ujian yang kena Abu Bakar masa menjawab jawatan khalifah ialah apa? Kes riddah, kes murtad, orang tak mau bayar zakat. Itu kes berat yang Sayyidina Abu Bakar kena handle. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan memerangi orang yang tak mau bayar zakat ini. Sebab apa? Sebab zakat ni perintah Allah sabit dalam Quran. Dia kata tak, dia tak mau bayar zakat. Aku akan memerangi mereka semua. Itu ujian yang kena kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dia jadi khalifah. Bila wafat Sayyidina Abu Bakar wafat elok-elok, sakit wafat. Ganti dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab satu orang yang peribadi dia cukup kuat. Umar Al-Khattab bukan orang yang boleh digertak-gertak. Umar Al-Khattab bukan orang yang boleh dipekunun oleh siapa-siapa. Umar Al-Khattab dia satu orang pemimpin yang peribadi dia sangat-sangat hebat. Maka Umar Al-Khattab diumpamakan oleh Nabi SAW sebagai baban mughlaqa, sebagai pintu yang dikunci kuat. Zaman dia tak ada nak jadi benda-benda seelok ni. Pasal apa? Pasal dia kuat, orang takut nak rempuh dia. Itu berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila wafat saja Umar Al-Khattab, nak ganti dengan Uthman bin Affan. Di sini tak masalah jadi. Pasal apa? Pasal di kalangan ni fitnah dah mula tersebar. Ada golongan yang lepas jarum-jarum racun masuk dalam masyarakat. Bagi tahu kata apa? Orang yang layak menggantikan Abu Bakar As-Siddiq adalah keluarga Nabi aja. Kalau dia bukan keluarga Nabi, dia tak layak. Benda ni sudah duk merebak dalam masyarakat. Dia ni pihabang, dia ni pihabang. Sedangkan Nabi tak pernah kata orang yang nak ganti aku mesti anak beranak aku. Nabi tak pernah kata macam tu. Tapi cerita ni tersebar di kalangan masyarakat. Hidup kata, kalau nak ganti jadi khalifah, mesti kena keluarga Nabi. Kalau bukan keluarga Nabi, tak boleh. Maka Uthman bin Affan, dari segi darah keturunan keluarga, tak ada. Tetapi Uthman bin Affan, dia sangkut dengan Nabi SAW. Seperti Nabi menikah salah seorang anak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi cerita ni duk tersebar, duk merebak dan sebagainya. Bantahan dah mula main. Bantah Uthman menjadi khalifah. Bila Sayyidina Uthman naik pegang jawatan khalifah pula, Sayyidina Uthman dengan peribadi dia yang lembut, yang tak hati nak marah kau orang, dia tak macam Sayyidina Umar. Maka ada banyak golongan mengambil kesempatan atas lembut dia. Macam-macam cerita tu jadi zamannya. Timbul macam-macam cerita. Kononnya Uthman bin Affan ni lantik adik-beradik dia saja memegang jawatan-jawatan penting semasa dia menjadi khalifah. Cerita ni duduk tersebar. Akhirnya apa jadi kepada Uthman bin Affan? Mai puak pemberontak keliling rumah dia, kepung. Dia panggil dia keluar, dia nak bunuh dia. Uthman bin Affan dibuka pintu tingkap, bercakap daripada tingkap ni. Dia kata, pasal apa hampa nak bunuh aku? Aku tak ada buat satu benda pun yang boleh menghalalkan darah aku ditumpahkan. Duk bagi pidato di tingkap atas rumah dia. Dia pun tak peduli. Rundingan demi rundingan minta supaya jangan jadi tumpah darah, tak dilayan oleh puak yang kepung rumah dia. Akhirnya Uthman dah tak boleh buat apa dah. Dia pergi duduk mengadap Quran. Dia duduk baca Quran. Masa tu puak ni masuk dalam rumah dia, tikam dia daripada belakang. Darah dia bersembung. Dia ada Quran. Tu yang dulu Quran tang ayat waliyatarattah dia tulis merah tu memang sabit daripada hadis. Dia ditikam ketika duduk baca ayat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fitnah dah mula jadi. Maka ni yang Nabi habaq dekat Huzaifah bin Al-Yaman. Nabi kata di antara fitnah
Ada satu pintu yang dikunci kuat. Apa dia? Pintu yang dikunci kuat itu ialah Umar Al-Khattab. Kalau pintu itu dipecahkan, fitnah yang lebih teruk akan jadi. Umar Al-Khattab sebelum naik Osman bin Affan, Umar Al-Khattab dibunuh ketika dia mengimamkan sembahyang subuh. Tengah sembahyang dah. Tengah duduk sembahyang dah, tiba-tiba muncul mai yang kata Abu Muljam ni. Dia mai daripada arah rusuk. Sina Umar tengah mengimamkan sembahyang subuh, dia muncul mai daripada arah rusuk. Dia mai dia ras bagi rusuk Sayyidina Umar ni. Terburai perut keluar. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab nak perhabis juga sembahyang subuh dia. Dalam keadaan darah duk keluar ni, urat perut dah keluar, dia duk tepuk tu, dia duk nak perhabis juga semayang. Pasal apa? Pasal semayang ni dia kata tak boleh dibatalkan begitu saja. Dia nak perhabis juga sampai tak boleh tahan dia Allah. Berakhir riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab naik Sayyidina Osman, dia kepung rumah dia, dia naik, dia tikam dia tengah baca Quran. Berakhir riwayat Sayyidina Osman naik Sayyidina Ali bin Abi Talib sembahyang subuh juga. Masa tu juga dia kena dengan Abu Muljam, Abdul Rahman Muljam, satu orang daripada Khawarij yang mai tikam dia mati ketika sembahyang subuh juga. Maka fitnah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Huzaifah bin Yaman, dia start daripada mati Sayyidina Umar kena bunuh, bermakna matinya Sayyidina Umar itu pintu yang kata dikunci tadi sudah pecah. Start daripada tu, satu lepas satu lepas satu lepas satu, tak habis-habis. Maka kata Huzaifah bin Yaman, dia kata, wahai Umar, anna bainaka wa bainaha baban mughlaqah. Dia kata, wahai Umar, antara kamu dengan antara fitnah anak jadi ada satu pintu yang dikunci. Yushiku an yuksa. Dia kata hampir-hampir pintu itu dipecahkan. Kata Huzaifah bin Yaman, Nabi beritahu ke aku macam tu. Kalau Umar, kata Sayyidina Umar, dia kata akasran, dia kata akhirnya pintu tu pecah kata. Pasal dia pun tak dengar Nabi kata benda ni. So Nabi kata ni Huzaifah dengar. Bila Huzaifah beritahu, Umar pun excited nak tahu apa jadi. Dia kata jadi pintu tu pecah kata. Dia tanya Huzaifah bin Yaman, la, dia kata tak pecah. Dia kata la abalak falau annahu futiha la'allahu kana yu'a. Sayyidina Umar kata, dia kata apa pasalnya orang nak pergi pecah pintu tu? Kalau yang dia pergi buka pintu tu elok-elok, alangkah baiknya pintu tu dapat ditutup balik. Dia kata dekat Huzaifah bin Yaman. Huzaifah kata, la bal yuksa. Dia kata, dah, Nabi beritahu dekat aku, pintu tu akan dipecahkan. Umar tak tahu lagi. Kata yang dimaksudkan pintu tu dia tak tahu lagi. Huzaifah kata, Nabi beritahu dekat aku, kata benda ni akan jadi. Fitnah ni lah yang dikatakan macam ombak tsunami tadi. Di sinilah bermula fitnah dalam kerajaan Islam pada masa itu. Dia kata, Nabi beritahu dekat aku, bal yuksa, bahkan pintu tu akan dipecahkan. Wa haddathu anna dhalikal ba rajulun yuqtal aw yamut. Dia kata, Nabi beritahu dekat aku, maka aku nak beritahu dekat hampa semua bahawa pintu yang disebutkan itu yuqtal, akan dibunuh. Orang tu akan dibunuh, yamut, dan dia akan mati akhirnya. Kata Huzaifah, hadisan laisa bil aghali. Dia kata, aku beritahu kat hampa betul-betul, ini hadis yang aku dengar daripada Nabi, tidak ada ghalat. Tidak ada ghalat. Dalam surah Abah dia tulis ralat, R-A-L-E-T, ralat daripada bahasa Arabnya ghalat. Ghain lam ta. Ghalat maksudnya salah ataupun silap. Buku bila dia print silap, dia tulis ralat di belakang tu, Arab tu ghalat. Maksudnya tak ada yang silap. Huzaifah kata. Masa Huzaifah beritahu, benda ni tak jadi lagi. Tak lama selepas itu jadi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini benda yang berlaku. Dia ada lagi teruk dalam hadis riwayat daripada Huzaifah bin Al-Yaman juga. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta taqtulu imamakum wa tajlidu bi asyafikum wa yarisa dunyakum syirarukum. Huzaifah kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawa aku dalam tangan Allah.
Huzaifah kata, Nabi bersumpah demi Allah yang nyawa aku pun Allah berpegang, kiamat tak akan jadi hatta taqtulu imamakum, sehinggalah imam-imam kamu dibunuh orang. Maksud imam ialah pemimpin. Maksud pemimpin itu ialah sahabat-sahabat tadi, Umar, Osman, Ali. Nabi kata kiamat tak akan jadi sehingga berlaku keadaan ini. Keadaan di mana imam, orang sehebat Sayyidina Umar dibunuh orang, orang sehebat Sayyidina Osman dibunuh orang, orang sehebat Sayyidina Ali dibunuh orang. Apabila berlaku keadaan ini, kiamat sudah mau jadi. Nabi kata lagi, wastajtalidu bi asyafikum, dan akan berlaku sama-sama orang Islam ini duk berpancung-pancung dengan pedang mereka. Islam sama Islam duk berbunuh-bunuh. Tuan-tuan jadi, mana-mana tempat pun jadilah ni. Di Asia Barat, di negeri Arab pun jadi. Sama-sama Islam bergaduh. Apabila Hamas menang di Palestin, Fatah tak berhenti. Dia cari jalan nak buat Hamas. Fatah pun orang Islam, Hamas pun orang Islam. Apabila di Afghanistan, tentera Rusia masuk, lawan dengan Rusia, Rusia berunduk. Bila Rusia berunduk, sama-sama orang Islam di Afghanistan ada berjuang nak mempertahankan negara ni, sama-sama dia perang, bunuh aku. Benda-benda ni adalah tanda-tanda kiamat nak jadi. Bila jadi yang ni semua, Nabi kata apa? Wa yarisa dunyakum syirarukum. Akhirnya dunia kamu akan diwarisi oleh orang-orang jahat. Hak baik-baik ini dicari pasal sama-sama dia. Sama-sama baik-baik, sama semayang, sama taruh janggut, sama pakai sorban berkelahi. Habis hak baik sama baik berkelahi, tinggal orang jahat, mereka memerintah negeri. Nabi SAW pesan dalam hadis yang cukup banyak. Tapi berapa ramai umat Islam satu dunia ambil ingat apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Tanggungjawab kita tuan-tuan apa dia? Tanggungjawab kita simpan. Jangan bagi jadi bergaduh. Simpan. Kalau sama kita ni nampak macam nak bertembung, nak jadi bergaduh, simpan. Jangan bergaduh. Pasal apa? Bergaduh sama-sama kita ni boleh membawa dua-dua pihak ke neraka. Pasal apa? Nabi kata pasal dia ni pun niat nak bunuh kau tu pun niat nak bunuh kau ni. Dia bunuh kau tu, dia tentu neraka. Kawan tu yang kena bunuh pun Nabi kata apa? Ke neraka. Pasal apa? Pasal dia pun niat nak bunuh kau ni, cuma dia tak dan kawan ni bunuh dia dulu. Dua-dua Nabi kata ke neraka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama Islam jangan bergaduh. Ini yang terselit, yang tersirat di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pakai musuh kono bila tengok kita sama kita bergaduh. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15 muka surat 17. Kita sambung hadis yang bulan lepas kita baca. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala khattabana Umar bin al-Khattab bil Jabiyah faqala ya ayyuhan nas inni qumtu fikum kama qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi thumma alladhina yalunahum. Dekat tu kita baca bulan lepas hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar kata Khattabana Umar bil Jabiyah. Ibnu Umar kata bapa aku Sayyidina Umar ketika duduk di satu tempat yang bernama Jabiyah. Sayyidina Umar bangkit berdiri, dia bagi khutbah kepada sahabat ada. Dia kata ya ayyuhan nas. Sayyidina Umar kata wahai manusia, inni qumtu fikum kama qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina. Sayyidina Umar kata ni, aku duduk berdiri depan hampa ni, tempat aku berdiri ni, tempat ni dulu Nabi berdiri. Nabi bagi khutbah dekat kami semua. Faqala, Nabi kata apa dekat kami dulu? Nabi kata usikum bi ashabi. Nabi kata aku pesan dekat hampa semua, jaga baik-baik sahabat-sahabat aku. Oh, Nabi cukup sayang kat sahabat dia. Kita dah cerita panjang bulan lepas. Nabi pesan dengan sahabat-sahabat aku, hampa jaga baik-baik. Jangan siapa duduk lawan sahabat-sahabat aku. Kemudian summal ladzina yalunahum. Kemudian Nabi kata jaga orang yang hidup selepas sahabat, iaitu golongan tabi'in. Nabi pesan kau jaga. Malam ni kita sambung. Dia kata Sayyidina Umar Al-Khattab lagi. Summa yafshul kadhib hatta yahlifa ar-rajul wa la yastahlif. Maksudnya kemudian daripada itu, yakni jadi kembang dan jadi tersiar bohong.
Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat dia, yang Nabi sebut ni Umar sebut balik kepada sahabat yang tak dengar. Dia kata apa? Nabi SAW kata, selepas daripada mati Nabi, selepas daripada wafat Nabi, selepas daripada mati sahabat-sahabat Nabi, selepas daripada zaman tabi'in, dia akan start mengaku dana ni, dia akan start. Apa dia? Dia akan start dengan yakshul kadhib. Bohong ni tersebar di sana sini. Orang ada janggut pakai serban pun cakap bohong. Dia akan jadi macam tu. Nak percaya siapa? Nak percaya siapa? Orang yang pattern dia, orang yang nampak lahiriah dia, orang yang kita tengok zahir dia, nampak boleh dipercayai, pun tak boleh percaya. Nak percaya siapa? Nabi SAW kata, selepas wafat aku, selepas wafat sahabat-sahabat aku, selepas habis semua golongan tabi'in, orang-orang yang belajar dekat sahabat aku, dia akan start benda ni. Apa dia? Dia akan start dengan yakshul kadhib. Bohong ni merata-rata. Kalau bercakap, kalau tak selit dengan bohong, tak boleh. Sampai suami nak kena bohong isteri, sampai isteri nak kena bohong suami, sampai anak nak kena bohong mak pak, sampai mak pak nak kena bohong anak. Dia jadi macam tu. Nabi kata benda ni akan jadi. Hampa jaga-jaga. Aku sebut ni, hampa ingat betul-betul. Benda ni akan jadi. Nabi kata. Sehinggalah bersumpah satu orang laki-laki supaya percaya orang kepada dia dan berlindung bohongnya dengan sumpahnya itu. Sampai peringkat apa? Bukan sampai peringkat dia bohong saja. Sampai peringkat dia nak bohong pun dia bersumpah dengan nama Allah. Oh, teruk. Nabi bagi tahu. Nabi kata ni akan jadi ni. Keadaan ni akan jadi. Dia nak bohong. Bohong tu pun dah cukup tak elok dah. Dia bersumpah dengan nama Allah padahal dia nak bohong. Wallahi, dia kata aku pi, padahal dia tak pi. Tuan-tuan, 1400 tahun dulu Nabi sebut benda ni akan jadi. Nabi kata padahal tiada diminta sumpah padanya. Bahkan lebih teruk lagi Nabi kata apa? Wala yustahlif. Orang tak suruh dia sumpah pun, dia bersumpah. Dia nak memperkukuhkan cakap bohong dia ni, dia sumpah. Padahal orang tak kata. Kalau hang cakap betul, hang sumpah. Orang tak kata pun. Dia sendiri awal-awal dah sumpah dah. Punya teruknya masyarakat pada masa itu. Anda jadi ni Nabi sebut dah jadi ya. Saya sebut di masjid Padang Temusu Sungai Petani. Saya kata tuan-tuan cuba bayangkan, sampai kipas angin masjid pun mereka main curi. Kepala pencong, kepala pili tu pili masjid, orang ambil ayat semayang, mereka main curi, boleh ambil. Agak-agak kita lah, orang bukan Islam ke yang main masuk dalam masjid tu curi kipas angin? Tak boleh. Orang kita tuan-tuan. Orang bukan Islam, dia tak main pijak masjid kita ni. Dia tak main pijak, dia lalu kat tepi pun dia tunduk. Dia takut, bukan dia hormat. Dekat Islam dia takut. Haduk agas masuk dalam masjid, orang pintu masjid, haduk awak panah awak sudah main buka kipas angin pijak dekat kedai sibuk ni. Orang kita tuan-tuan. Saya abang macam tu. Habis kuliah ada satu sahabat main abang ustaz, dia kata curi kipas angin, curi pancong tu tak apa lagi dia kata. Ustaz, ada usung mayat main masjid tu boleh bacuri. Allah Akbar. Dia kata tak main. Dia kata besi mahal lah ni. Tu ada usung mayat main masjid tu, pengusung tu besi. Tu bacuri. Ya Allah, saya kata betul kan? Kampung saya kenal ya. Cukup tak ada tahu. Mana fikir? Tuan-tuan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, yang kata manusia akhir zaman ni dia tak takut ke Tuhan ni sampai macam tu. Takkan nak sumpah mulut ni, takkan nak kata wallahi padahal dia nak bohong ni, tak ada apa lah tuan-tuan. Ini kecil. Masjid tempat orang semayang, dia tak semayang tu satu hal. Tempat orang duk semayang ni, dia main gulung kapek boleh. Abang masjid tu buat daripada besi berat, dah tu tambat pula dengan rantai besi. Petai ayam mereka kalau punggai duit dia, pi tuan-tuan. Dia main ongkah, dia tanggung. Tu peti duit masjid tu dia tanggung balik.
Makna dia apa tuan? Makna dia Nabi SAW kalau dia sebut dalam hadis dia, benda tu tentu jadi. Benda tu tentu punya jadi. Dan kita tak kata dah insya-Allah jadi dah. Pasal apa? Pasal Nabi kata ni Allah suruh dia kata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kata ni wahyu yang Allah bagi mai ke dia. Nabi bagi tahu kat kita. Maknanya benda tu tentu jadi. Bukan dalam skop hadis ni saja. Dalam apa hadis sekalipun, bila kita baca, kita kena ada backup belakang kepala kita. Apa dia? Ni hadis Nabi, benda ni tentu betul. Kena ada, simpan dalam kepala kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata bersumpah bohong tu banyak tersiar. Dia kata. Sesungguhnya satu perkara yang menjadi mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ini mukjizat Nabi. Nabi bagi tahu benda tak jadi lagi. Nabi bagi tahu mukjizat Nabi. Kerana dikhabarkannya pada masa hayatnya bahawa akan jadi tersiar bohong itu, yakni kemudian daripada wafat Nabi. Nabi habaq sebelum dia wafat, Nabi habaq dah, lepas aku tak ada esok ni, bohong ni hari-hari orang cakap. Dan kemudian daripada lapisan tabi'in, Nabi kata lepas habis golongan tabi'in, bohong ni cukup teruk. Seperti mana yang tersebut di dalam hadis yang kita baca tadi. Sehingga sampailah kepada hari kita ini. Dia kata sampai lah ni, bohong ni amalan hari-hari. Maka bertambah-tambahlah tersiarnya bohong itu. Dan didengar segenap waktu dan segenap masa. Sampai mai ceramah agama pun bohong habis. Contoh kata lepas dengar ceramah pekat-pekat dua lawan bohong. Ni kawan hadut ceramah ni pun buat cerita bohong. Habis. Tuan-tuan, kalau jadi terus start dengan Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, cantik. Lepas 15 minit bohong. Cerita benda tak betul. Bohong lah. Bila cerita benda tak betul, bohong lah. Tapi ceramah agama pun bohong. Habis. Nak percaya pasal apa? Ini yang Nabi bagi tahu. Sehingga kan apabila orang-orang Arab itu bercakap, cukuplah dengan sumpahnya dan menjadikan dindingnya berbohong pada tiap-tiap yang dikeluarkan oleh lidahnya orang Arab yang di hari-hari. Nak cakap ya wallahi tu. Cakap ya wallahi. Tak cakap wallahi. Padahal tak dia nak cakap tu tak bohong tu. Dia kata. Dan istimewa pula Arab di dalam negeri Mesir. Dia kata, Syekh Idris Al-Marbawi kata, dalam banyak-banyak Arab, hak Mesir ni paling dahsyat dari punya bohong. Gasin tak ada kali. Dia kata, gasin tak ada kali dia musim. Yang itu. Pasal Syekh Idris Al-Marbawi, dia duduk di Mesir. Jadi dia cukup tahu lah panggil pokok ni. Bohong ni Allah. 10 patah nak cari dua betul susah. Bohong semata-mata. Dia kata. Maka bohongnya telah menjadi penyedap cakapnya. Bohong ni jadi macam nama tu. Bila bohong dia jadi sedap. Dia jadi macam tu. Dan terbilang megah pada dirinya. Kerana dia pandai duk bohong tu dia jadi hebat. Kerana pandai duk bohong. Sebenarnya bercakap mereka itu cukup dengan sumpah. Padahal tak ada siapa daripada kawannya yang dilawan bercakap itu minta dia bersumpah. Orang tak suruh dia sumpah pun dia sumpah. Dah aku abang betul. Demi Allah aku abang betul. Orang tak suruh pun dia bersumpah. Pasal apa? Pasal dia nak mengiyakan bohong dia tu. Dan telah menjadikan pakaiannya dan perhiasannya, maka sudahlah tidak jadi aib pula kepada mereka itu. Dan terjadi pula muka mereka itu, muka orang yang tidak bermalu. Dia kata punya duk bohong ni, muka tak malu. Dia kata cakap bohong depan orang. Begitu. Baik, kata Sayyidina Umar di dalam khutbahnya lagi, dan sabda Nabi SAW, Sayyidina Umar tu bagi tahu dekat sahabat dia petik balik apa yang Nabi kata dulu. Dia kata, dan Nabi bersabda lagi, Nabi kata wa yashhad syahid wa la yustashhad, dan jadi saksi oleh orang yang naik saksi padahal tidak diminta dia menjadi saksi. Ada satu kes jadi, kes tu bawa pergi ke mahkamah, dia volunteer, sukarela minta Nabi jadi saksi, nak membetulkan kawan dia. Padahal dia tak ada di tempat kejadian. Dia abang kata saya ada, saya tengok depan mata saya, memang dia ni yang pisau tikam kau ni. Padahal dia tak ada di situ, dia ada di Langkawi. Ada, dia akan jadi sampai zaman tu. Manusia ni, dia pergi jadi saksi bohong. Orang tak minta pun, dia suka hati pergi jadi saksi bohong kerana nak buat baik dekat kawan dia.
akan jadi benda ni di akhir zaman. Kerana saksi bohong dia, orang yang tak bersalah sudah jadi bersalah. Itu akibat dia. Baik masalah dari kata saksi bohong. Pada sepotong hadis itu sebetulnya berlaku seperti yang ditendakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Istimewa pula di dalam masa kita akhir zaman ini. Terang-terang perbuatan itu. Seperti satu orang yang berkawan bercakap dengan orang, maka terang-terang kawannya itu buat cakap bohong, maka datang dia mengiyakan cakap kawannya itu. Kawan dia tak temberang orang, dia main kawan dia kata ada api dah, hari tu orang dia bukan tahu apa. Dia sokong kawan. Dia jadi macam tu. Punya teruk Nabi kata keadaan supaya percaya orang yang mendengar bualnya itu. Dia main tolong sokong kawan dia kata, padahal dia pun tak tahu apa risau kawan tu, dia pun tak tahu, main-main betul. Manusia ni punya nak berbohong macam tu. Dan maksudnya ia mengiyakan kawannya yang berbuat bohong itu semata-mata kerana nak mengiayati kawannya itu. Nak tunjuk aku sakuat dengan bohong tak aku sokong yang dia. Ya Allah, tuan-tuan, lu tengok ni yang kata dunia akhir zaman ni. Dan nak menunjukkan cenderung dan suka kasih kepada kawan dia. Orang hari ni kata dia nak buat favor, dekat kawan dia, nak bagi kawan dia syok kat dia. Kawan dia bohong pun dia sokong. Jadi macam tu. Padahal kawannya itu tak minta dia saksikan cakapnya dan bualnya itu, dan sehinggalah berlaku menjadi saksi satu orang yang tidak dilihatnya dan tak diketahuinya apa-apa perkara yang diperselisihkan oleh orang tu. Dia tak tahu kepala ekor, dia main-main dia sokong. Jadi macam tu. Ada perangai orang kita ni kadang-kadang dia tengok orang duk rumun ramai-ramai dia nak pergi. Dia tengok orang duk rumun ramai-ramai dia nak pergi. Dia sampai-sampai itu tengok ada orang duk kena pukul di tengah tu, sepak, tumbuk apa semua. Dia tak tahu apa ni, baru tungkat motor dia. Dia main-main tengok orang tepi masuk terajang sekali. Keluar. La ilaha illallah. Lepas tu baru tanya siapa ni? Dia kata yang hampir terajang dia sedang tak tahu apa. Dah lagi tak dan mati dia pun tak dapat buat dia. Habis kita buat dulu. Ada orang macam ni ada. Dia tak tahu apa. Dia nak pergi masuk agama dan dia nak pergi bagi jasa agama dalam tu. Dia tak tahu apa. Yang ni yang Nabi doa abang ni. Benda ni akhir zaman nanti ada. Melainkan dia kata daripada mulut yang berselisih dan berbuang itu saja. Orang yang bergaduh tu tahu lah kepala ekor apa benda, dia tak tahu. Dia masuk dia campur agama. Maka pergi dia dengan sendirinya kepada hakim yang menghukum antara yang berselisih itu dan menjadi saksi bohong dia. Dia masuk dia kata dia tengok benda ni, dia tak tahu apa-apa. Maka bagi meluluskan zalim dan bohong yang haram itu, dia pergi buat macam tu. Dia nak meluluskan apa yang kau buat, dia pergi sokong. Maka hendaklah ingat, dengan sesungguhnya janganlah seseorang Islam buat perkara yang demikian itu, kerana boleh mendatangkan murka Allah yang amat sangat. Jangan. Tak tahu jangan campur. Tak tahu jangan campur. Campur tidur jadi saksi pun tak mau, masuk pergi nak pukul orang apa pun tak mau. Tak tahu jangan campur. Dan jadi tempat tinggalnya di neraka jahanam dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, alla la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuhuma asy-syaitan. Dan sabda Nabi lagi, ketahuilah, tidak tinggal di tempat sunyi. Tidak ada orang oleh orang laki-laki ajnabi dengan satu orang perempuan, melainkan yang ketiganya ialah syaitan. Nabi kata lagi satu, aku nak pesan dekat hamba, jangan sampai benda ni jadi. Satu orang laki-laki jangan duduk-duduk berkhalwat dengan satu perempuan. La yakhluwanna, yakhluwanna dia berkaitan khalwat. Janganlah satu orang laki-laki berkhalwat dengan satu perempuan. Kalau sekiranya satu laki-laki duduk dengan satu perempuan yang bukan mahram dia, Nabi SAW kata, illa kana salisuhuma asyaitan. Akan ada yang ketiga. Yang ketiga itu ialah syaitan. Laki-laki jangan duduk himpit satu orang perempuan yang halal nikah dengan dia. Kalau dia himpit, dia ingat dia dengan perempuan tu. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga ialah syaitan. Dia akan bisik main di telinga laki-laki, dia akan bisik di telinga perempuan. Laki-laki lupa kat bini di rumah, perempuan lupa dekat lelaki dia di rumah.
Dia akan jadi benda ni. Dia akan jadi. Di Mekah pun jadi benda ni. Tu nak kata di sini. Di Mekah tu pun boleh jadi. Pasal apa? Pasal Nabi dah bagi tahu dah benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masalah. Dia kata laki-laki berkhalwah sama seorang dengan perempuan. Sesungguhnya ini satu pengajaran dan peringatan Nabi SAW kepada orang yang ada perempuan. Nabi pesan ni kepada orang yang ada perempuan. Maksud dia siapa? Kepada suami yang ada isteri. Maksud dia siapa? Kepada bapa yang ada anak dara perempuan. Nabi pesan benda ni. Tuan-tuan, lah ni dalam masyarakat dia jadi pula satu penyakit pula. Dia berselera dengan bini orang. Dalam masyarakat, benda ni dia jadi teruk. Sampai bertaruh duit. Duduk satu meja, duduk minum kopi ni, 3 orang bertaruh duit. Tengok bini siapa tega, letak duit, aku letak duit. Kalau hang boleh tackle bini dia, ambil ikan, ambil duit. Dia jadi, tak tahu apa nak jadi benda. Dan kawan ni pun dia jenis camel trophy, menghadapi cabaran ni orang. Dia kata hang bagi kat aku seminggu, dia kata ni jentik rengkung ni, dalam rengkung aku boleh buat. Buat tuan-tuan, takut tuan-tuan kalau tengok ni hadut jadi perkembangan dalam masyarakat ni. Takut satu perempuan bini orang boleh 3, 4, 5 orang duk berebut nak tak dia. Apa nak jadi? Rupanya Nabi sebut dah benar ni. Nabi sebut dah. Tapi apabila kita tak ambil berat apa yang Nabi sebut, jadi. Nabi kata orang laki-laki yang ada perempuan. Maksudnya apa? Suami yang ada isteri. Maksudnya apa? Maksudnya bapa yang ada anak dara. Maksudnya apa? Maksudnya abang yang ada adik perempuan. Semua orang yang ada perempuan sama dalam hidup mereka ni, mereka kena pesan dekat perempuan-perempuan ni semua. Jangan hidup buka pintu kepada berlaku benda-benda tak elok ni, dia kata. Maka janganlah dibiarkan dan janganlah dibenarkan satu orang laki-laki yang ajnabi berkhalwat dengan perempuan yang harus nikah dengan dia. Jangan. Walau atas nama kerja, walau atas nama kursus, walau atas nama apa pun, benda ni kena jaga. Pasal apa? Aib dia besar kalau jadi apa-apa. Aib dia besar. Atas nama nak pergi rombongan, atas baik jadi macam-macam. Atas nama kursus, di tempat kursus tu dah habis, dah apa semua kursus habis pukul 8 sampai pukul 10. Habis pukul 10 pakai duduk melungguk dekat lobi hotel tu. Duk kena ayam apa pula, jantan seorang, perempuan seorang. Mak orang dengan pak orang. Duk minum air sekali. Sembang, mula sembang sikit-sikit, mai pukul 11, sembang karut sikit, mai pukul 12, sembang mengarut lagi. Sikit. Tuan-tuan, ini yang dikatakan penyakit sosial. Ayat ni yang duk jadi ni. Nabi SAW dah bagi precaution dah tentang benda ni. Dah bagi amaran awal dah tentang benda ni. Jangan buka pintu. Kalau buka, benda ni nanti boleh jadi. Tuan-tuan, petrol tuan-tuan, dia tambah api ni cukup cepat. Macam tu. Baik. Dia kata, yakni jangan satu laki-laki yang halal nikah itu masuk berbual ataupun bercakap dengan satu orang perempuan yang halal nikah dengannya sama seorang di tempat yang sunyi. Jangan bagi benda ni jadi. Hidup 2 orang sembang dalam keadaan yang mencurigakan. Jangan bagi jadi menjadi. Padahal tidak ada siapa-siapa yang bersama keduanya daripada seorang lain daripada pihak perempuan itu. Padahal perempuan ni, dia kalau terpaksa nak kena bercakap dengan satu laki-laki yang dia halal kahwin, dia kena bawa escort fee. Dia kena bawa kawan dia ke, kena bawa anak dia ke, kena bawa adik-beradik dia ke, buat kawan. Nabi bersembang dengan laki-laki yang ajnabi tadi ni. Kalau jaga macam tu, selamat. Tapi tak jaga. Pasal apa? Kena spotting. Kawan-kawan pun kata, tak faham dia kali ni. Bagi can. Bagi can, dia jadi belakang. Ini yang jadi ni. Baik, dia kata kerana jikalau dibiarkan laki-laki yang ajnabi itu masuk kepada perempuan yang harus nikah dengan dia, bertemu seorang sama seorang, nescaya dikawan oleh syaitan. Dia kata. Bila 2 orang duduk sembang, mula-mula cakap serius, tapi tu start melawak sikit, mengenyam pun dia main, dia macam-macam dia duduk main. Sebenarnya betul tak betul ni? Apa yang Nabi duduk beritahu dalam hadis betul tuan-tuan. Kita nak mengaku, tak mau mengaku, simpan balik jawab dia. Betul. Bila dah terantuk, baru sengaja. Bini tuang, bini ikut orang lain, baru dah duduk mama. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi kadang-kadang dia beritahu kat kita ni, tegas. Dia tak mau benda ni jadi masalah di kalangan umat dia.
Baik, dia kata dan jadilah syaitan yang ketiga daripada kawannya di tempat bertemu sama-sama seorang itu. Maka diusik dan diwaswaskan hati keduanya. Dia start usik. Syaitan bila dia ada di antara dua orang ni, dia ada di tengah, dialah duk curi sil, dialah duk angkat bendera merah, dialah yang duk kata jalan, dia semua. Maka dia akan usik dua-dua ni. Maka diusik syaitan akan laki-laki itu, iaitu diberinya nampak manis muka perempuan itu. Dia mula bini di rumah tu jauh lebih segak lagi. Dengan kerana dia buka pintu nak jadi tak elok ni, syaitan ni dia pergi make up perempuan ada depan ni. Dia tengok, ui tu tuan-tuan tahu. Ui dia kata. Jadi dia kata, apa jadi dia kata? Dan elok bagus rupa badannya. Mula duk sembang hal kerja apa dia elok, mata lagu duk menyelinap merata. Ni dia duk beritahu kat kita ni, bukan saya kata. Syekh Idris Al-Marbawi duk kata. Mula duk selinap tengok oi, badan pun boleh tahan juga. Dia jahat dah duk main. Pasal apa tuan-tuan? Syaitan yang ketiga. Dia ni duk bisik main. Dan berupa lemah lembut tingkah laku perempuan itu. Ampun nampak tertib semua. Dia bini di rumah tu tak ada lah punya tertib ni, tak tahu nak abang lah tertib, tak pernah angkat suara, tak pernah apa dekat dia, tapi dia tengok hal ni dia kata tertib lagi. Pasal apa tuan-tuan? Syaitan yang ketiga. Jarum duk masuk, dia kata. Maka cukup lemak manis dan membagus dan membangunkan ingin dan syahwat nafsu. Duk terang lagi ni. Dia kata ambil bercakap dia dengar lemak cukup, manis cukup, asam cukup, garam cukup. Dia duk jadi lagu tu. Dia nampak elok ni. Perempuan yang duduk depan dia ni, dia duk nampak elok dah. Maka bangkit keinginan dan syahwat dia. Duk main. Dia kata, di dalam itu, dia kata diberangsangkan oleh syaitan itu akan hati suka mau kepada perempuan itu. Dia mula, dia injek main, dia kata, ini pun nampak alright. Dia kata, habis. Ini nak mula, benda tak elok nak mula. Dia kata, maka dipetik pula oleh syaitan akan perempuan itu suka mau hampir kepada laki-laki itu. Laki-laki dah dia buat macam tu dah, dia pergi kat perempuan ni pula. Perempuan ni pun dia suruh main impit sikit. Duk tunjuk kertas kerja, duk bincang, dia kata duk jom main duk dekat. Duk tengok satu kertas. Padahal kertas dah dua, duk lambek satu. Buat peluk satu aja nak pergi tengok dekat-dekat. Tengok ni, tunjuk buat foto jari. Tuan-tuan, apa yang duk jadi di kalangan masyarakat kita lah ni, inilah yang dia sebut ni. Benda ni lah yang duk jadi. Dia kata. Maka di dalam hal keduanya bercakap berbual, maka sudahlah masing-masing mula mengeluarkan perkataan cakap gurau senda dan tertawa-tawa. Cakap dah mula jadi double meaning. Cakap dah mula dah. Cakap tu ada dua makna. Cakap tu ada dua makna. Dah mula jadilah, dia kata. Dan apa jadi? Dia kata, dan cakap sindiak menyindiak. Mula cakap pun mula lagu duk sindiak aku lagu duk sindiak dia kata ni kursus 5 hari dah ni. Dia duk main lagu tu. Sindiak menyindiak. Kau tu dengar aku serius duk main lagu tu. Tuan-tuan, ni dia duk beritahu satu-satu. Dia kata, dan bermakna seseorang tu asyik kepada seseorang. Habis dah terlupa dah nu bini di rumah, nu anak di rumah bergenuk, lampin tak beli lagi apa. Lupa habis. Dia nampak kawan depan ni. Dia kata, dan masing-masing berlawan senyum dan berhampir-hampiran. Itu lawan senyum. Senyum kat aku senyum kat dia buat panggil dulu. Dia kata. Dan sampailah mau bertampak-tampak dan main dan sentuh-sentuh. Melarat Syekh Idris Al-Marbawi. Nampak duk melarat dah ni. Dia kata apa? Dia kata sampai satu peringkat, dia kata duk melawak tampak. Tampak bau aku sikit. Aku tampak paha hang sikit. Dia mula. Dia kata. Lepas tu sentuh menyentuh. Dia kata cubit mencubit, kasar lagi. Jadi tampak, tarik balik, cubit lama sikit. Dah start lah. Dia kata pasal apa? Time dah pukul 12 tengah malam balik. Bilik hotel tak masuk lagi. Tuan-tuan, ni dia duk kata ni. Dan sebagainya, dia berhenti dah dekat. Tak boleh sambung dah. Dan sebagainya daripada kelakuan yang menaikkan syahwat dan keinginan seseorang kepada seseorang. Maka tidak sampai berapa kali bertemu dalam rupa yang demikian itu, maka jatuhlah keduanya di dalam zina. Tuan ingat balik apa kita baca tadi, betul tak betul benda hidup jadi dalam masyarakat kita lah ni. Tuan ingat balik, kalau lah benda ni jadi ke bini kita, lagu mana?
Sukakah kita sebagai suami bini kita diperlakukan begitu? Tentu ingat balik kalau jadi ke anak kita macam mana. Ingat balik, kita pun tak mau benda ni jadi. Kita tak mau, jangan buka pintu kepada jadi benda-benda yang seumpama. Maka hendaklah seorang mukmin itu ingat akan pesan Nabi SAW. Jangan dibenarkan satu laki-laki berkhalwat, yakni masuk duduk berbuat sama-sama seorang dengan perempuan yang halal nikah dengan dia, supaya terpelihara agama dan terpelihara nama. Agama pun selamat, nama kita pun selamat. Kita punyalah berapa puluh tahun nak membina nama baik kita dalam masyarakat. Berapa puluh tahun tuan-tuan. Bina nama baik ni bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 5 tahun. Nak dapat nama baik dalam masyarakat ni, nak boleh orang sebut nama kita, orang kata bagus ni, nak dapat macam tu bukan senang tuan-tuan. Satu kejadian meranakkan nama kita. Beringat sebelum jadi apa-apa. Dia kata, dan supaya selamat daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, dia dalam khutbahnya lagi, bersabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Maksudnya Nabi kata lazimkan dalam sekalian kamu akan diri dengan sidang ulama. Nabi pesan, Nabi kata apa? Hampa jangan lari, jangan jauh diri daripada alim ulama. Jangan, dia kata. Dan jauhkanlah diri sekalian kamu daripada bercerai-berai dengan mereka itu. Nabi kata jaga baik-baik. Zaman hampa esok ni Nabi dah tak ada dah. Zaman hampa esok ni sahabat dah tak ada dah. Zaman hampa esok ni tabi'in dah tak ada dah. Zaman hampa esok ni tabi'in dah tak ada dah. Zaman hampa esok ni ada alim ulama. Jangan jauh diri dengan alim ulama. Nampak orang baik-baik kita lari tak mau. Nampak orang baik-baik tu kita kena pergi dekat dengan dia. Kita hampir diri dengan dia. Kita jadi kawan dia. Kerana dengan dekat diri dengan dia, dengan kerana kita jadi kawan dia, terpelihara banyak kita ni. Terpelihara banyak kita ni. Pasal apa? Pasal kita berkawan dengan orang yang baik-baik. Dia kata dulu. Masalah, tiada bercerai dengan sidang ulama itu yang disuruh oleh syarak. Sebagaimana tersebut di dalam hadis tadi. Maka makna tak bercerai dengan ulama itu, yakni tidak memencilkan diri, memakai hukum Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai kita bawa diri kita jauh daripada hukum Allah. Bahkan muafakah dengan sidang ulama itu ialah memakai apa hukum yang diijtihadkan dan yang diistimbatkan daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Ulama sudah buat istimbat hukum, sudah simpulkan apa hukum kepada masalah ni. Pakai yang tu. Jangan tidur buat pandai-pandai. Pakai yang dia kata, maka apabila seseorang itu memakai hukum yang tiada muafakah, ambilnya daripada Quran dan hadis, nescaya bercerai nama dia daripada jamaah ulama. Apabila Quran hadis bagi tahu buat macam ni, kita tak mau, kita ambil buat lagu lain. Tunggulah saat kemusnahan kita. Quran hadis dah bagi tahu dah lagu ni, kena buat lagu ni. Jangan buat lain pada ni. Pasal ni Quran bagi tahu, yang ni Nabi bagi tahu. Kita tak mau, kita pergi buat lagu pandai kita. Kita akan kena. Lambat laun kita akan kena. Pasal apa? Pasal Quran hadis itu panduan hidup kita. Itu panduan hidup kita. Baik. Dia kata baik pun ijtihad dengan sendirinya, tak mau. Kalau kita rasa kita alim pandai sekalipun, jangan duk ijtihad sendiri dengan kepala otak kita. Sebab sendiri ijtihad dengan hak ulama bincang ramai-ramai buat keputusan, tentu keputusan dia lebih baik daripada otak kita tu. Dia kata begitu. Dan ataupun menurut ijtihad dan mazhab orang yang berfikir sendiri. Jangan pergi ikut orang perseorangan. Kita ikut jumhur ulama. Kita ikut ulama yang muktabar ini. Tafsiran ni macam-macam terhadap agama ni, tafsiran dia berbagai-bagai. Bila kita tidur ikut tafsiran yang pelik-pelik, yang berbagai-bagai ni, kena kita macam-macam. Apa nama hari ni timbul, masa sempat timbul baca ayat Quran. Allah kata wa aqimus salat wa atuz zakat. Ada pula kawan tidur tafsir dia kata wa aqimus salat. Tuhan sebut di situ as-salat. As-salat maksudnya satu sembahyang. Wa aqimus salat. Dia kata kalau banyak sembahyang ni, Tuhan kena sebut wa aqimus salawat. Tapi Quran sebut wa aqimus salat dan dirikan satu sembahyang. Jadi kita semua hidup sembahyang sekali cukup.
Itu yang Quran suruh dia kata. Pening dah. Ini awal main pelik pula ni. Kita duduk semayang 5 waktu sehari semalam. Setiap hari kita duduk semayang, lagi umur kita ada, lagi kita ni mukallaf, lagi kita kena semayang. Dia ni duduk main abang. Tapi dia hujah ayat Quran tu. Dia hujah ayat Quran tu. Dia kata wa aqimus solat. Hak tak kerti Arab ni pun pergi belajar juga. Ni nak tahu kata as-solah ni perkataan singular. Dia kata satu aja. Kita duk buat hari-hari 5 waktu ni silap ni. Habis masuk faedah. Tuan-tuan nampak macam ni punya tafsiran tu ada. Mai pula seorang lagi tu dia kata ni hang tak baca ke ayat Quran apa fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' ni. Menikahlah apa semua ni dengan perempuan ni masna 2, thulatha 3, ruba' 4. Dia pergi tafsir cara otak dia seorang. Dia kata Tuhan sebut Tuhan kata masna. Kita kena start dengan 2 boleh. Ayat dia kata hang tak baca ke Quran? Dia pergi buka Quran pula tunjuk. Memang betul lah ayat tu kata start dengan makna, start dengan 2. Waktu lah tak, lepas tu lah jawab 3. Waktu lepas tu dia main bang. Main ujung. Tuhan kata wa in khiftum alla ta'dilu, kalau hang takut tak boleh berlaku adil, fa wahidah satu. Kalau takut baru satu, kalau tak jalan 2, 3, 4 tu je lah. Mai pula satu pendapat lagi pula dia kata dah sebenarnya tu semua kita kena campur masna 2 wasulasa 3 dah jadi 5 waruba campur 4 dah jadi 9. Kalau tak mampu fawahidah 1 9 jumlah 1 10. Kita boleh pergi sampai 10 dia kata. Tuan-tuan ada tafsiran macam ni ada. Tuan-tuan tengok orang yang kena tangkap di Singapura dulu yang kahwin 10 orang perempuan tu. Dia pakai ayat ni juga. Pasal apa? Pasal dia pakai faedah campur. Kita tak boleh ikut pendapat yang syad, pendapat yang pelik-pelik macam ni tak boleh. Kita kena ikut pendapat jamaah ulama. Jamaah ulama yang mu'tabar sudah memutuskan kata kahwin bagi orang Islam ni kahwin dia seorang. Kalau sekiranya dia rasa dia mampu, dia boleh pergi 2, dia boleh pergi 3, dia boleh pergi takat 4, takat 2. Tapi kalau takut Allah ta'dilu, takut kok tak boleh nak berlaku adil, Tuhan kata satu cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tafsiran yang diterima oleh jamaah ulama. Maka dah ada tafsiran yang dibuat oleh jamaah ulama yang clear macam tu. Jangan hidup pandai-pandai ambil tafsiran yang dibuat oleh ijtihad orang perseorangan ni. Ini kaedah yang dia nak beritahu dekat kita ni. Baik, dia kata sebab pun disuruh syarak serta dengan sidang ulama. Syarak agama suruh kita selalu duduk dalam sidang ulama ni, dan jangan memencilkan diri adalah kerana sabda Nabi SAW. Nabi kata fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al itsnain ab'ad. Kerana Nabi kata bahawasanya syaitan itu serta dengan orang yang seorang diri, dan syaitan itu serta dengan orang yang berdua itu lebih jauh. Nabi kata siapa duduk seorang ni, syaitan suka duduk dekat dia. Tapi kalau orang yang suka duduk dua, duduk ramai, maka syaitan jauh daripada dia. Pasal apa? Pasal syaitan kalau nak memperdayakan, dia tak boleh perdaya seorang, dia kena perdaya semua. Itu sebab tuan-tuan tengok di Kedah. Di Kedah dia ada jawatan kuasa fatwa. Dia bukan mufti seorangnya, berpuluh fatwa. Mufti duduk dalam satu jawatan kuasa bincang sama-sama baru keluar satu fatwa. Itu lebih selamat daripada seorang ingat apa seorang cakap. Dia duduk ramai 10 orang, 15 orang, semua pun alim Quran, semua pun alim sunnah, faham hadis Nabi dan sebagainya. Kalau seorang bagi pendapat nampak tak apa ni, kawan ni boleh bangkang, kawan ni boleh bagi pendapat kedua, kawan ni boleh bagi pendapat ketiga, baru buat satu keputusan yang paling bersesuaian dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Itu kaedah dia, selamat. Ini yang dia nak bagi tahu kaedah. Masalah dia kata syaitan itu serta orang yang memencilkan diri, dia lebih suka duduk daripada menyertai orang yang duduk dalam jamaah. Sesungguhnya dalam hadis itu dimisalkan oleh Nabi SAW akan orang yang berseorang diri dengan orang yang berkawan itu. Lebih hampir syaitan kepada orang yang seorang diri, dan lebih jauh syaitan daripada orang yang berkawan. Kerana orang yang seorang diri itu senang syaitan menyesatkan dia. Bila seorang ni senang-senang.
senang nak memperdayakan dia. Dan yang berkawan itu payah untuk nak menyesatkan dia. Dan itulah sebabnya syarak kita kuatkan benda ni. Jangan berlekang dan jangan bercerai daripada sidang ulama pada apa-apa hukum syarak. Kerana telah dikatakan tadi, syaitan jauh tipu dayanya dan sesatnya dan was-wasnya serta orang yang berdoa. Bila kita ramai, syaitan lagi jauh daripada kita. Sebab susah kerja dia nak mempengaruhi kita. Dan dia kata yang satu kata dan yang satu fikiran. Kita ada satu kata dan satu fikiran. Kita ramai, kita ada satu fikiran. Wahdatul fikr. Dia kata mempunyai pemikiran yang satu, kita kuat. Bila berpecah, kita kasar. Dan tengok apa terjadi di Palestin dengan di Lebanon lagi. Tak larat cakap pun buang masa, cakap pun bagi kita panas sendiri-sendiri saja. Masalah tak selesai juga. Tak selesai masalah. Kita bakar bendera Amerika satu trailer pun, sana tu kena bunuh macam tu juga. Kita tak puas hati dengan dia. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Cakap tu aja. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Takat mana yang kita boleh. Barang-barang yang kita memang confirm ini barang daripada produk Yahudi misalnya, kita tahu kita tak mau beli barang ni, kita buat macam tu lebih baik daripada pergi bakar bendera dia sedangkan tak buat apa. Dia lari tuan-tuan. OIC pun buntu, tak tahu nak buat apa. Bukan tak mau buat apa, tak tahu nak buat apa. Punca dia apa? Punca dia negara Islam tak bersatu. Punca dia tu, itu punca masalah. Punca masalah dia, kita tak bersatu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita duk kata Syiah tak betul. Tapi nampaknya pemimpin Syiah aja yang berani bagi kata dua dekat Amerika. Presiden Iran aja, ni dia pun nak main Malaysia ni, hari Jumaat ni. Mesyuarat OIC dia pun akan main juga. Dan dia menjadi fokus dalam mesyuarat hari Jumaat ni. Dia akan menjadi fokus. Pasal dia seorang aja yang outspoken. Dia nak kata apa dia kata. Dan dia kata tak macam kita kata habis ramai aja. Dia kata ada gerun dia. Pasal apa? Pasal di belakang dia ada loji nuklear. Pasal di belakang dia ada kekuatan militeri yang hebat. Jadi bila dia kata tu, beringut juga orang yang dengar. Kita kata kita beringut. Pasal kita tak kuat. Dia kata lah, dia bila start aja, tentera Yahudi masuk saja dalam sempadan Lebanon, dia terus bagi kata doa dia. Dia kata, hampa sentuh saja sempadan Syria, Iran akan masuk dalam perang. Dia kata lah, hari pertama tentera Yahudi masuk saja dalam Lebanon, hari pertama dia keluar kenyataan dia. Satu dunia siar kenyataan dia. Dia kata, hampa sentuh saja sempadan Syria, Iran akan turut sama dalam perang. Dia Syiah, tapi dia akan nampak apa hari ini pun. Hal lain ni apa? Arab Saudi kata apa? Arab Saudi kata ni Hizbullah punya pasal ni jadi Hizbullah. Allah Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dalam skop yang diluaskan, dalam skop yang dibesarkan. Kalau kita kecilkan skop tu, punca dia apa? Perpecahan orang Islam. Kita marah negara Arab tak bersatu. Pasal tu dia kena bully dengan Yahudi sampai macam ni sekali. Kita marah. Tapi kita sendiri pun sama-sama Islam pun bergaduh. Kita nak marah Arab tak bersatu apa. Kita sama Melayu pun tak boleh nak bersatu. Jadi benda ni kita kena apply kepada semua orang. Kita mengaku kita Islam, kita mengaku kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sembahyang berkiblatkan Kaabah. Kalau itu yang kita buat, Quran dan hadis itu rujukan kita. Hampa siapa, apa semua, Quran dan hadis rujukan kita. Kalau kita boleh buat macam tu, kita berhak untuk marah apa yang orang Arab buat tak betul lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kekuatan kita doa ada dekat situ, dekat Quran, dekat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Takwa ni maksud apa?
Maksudnya kita memegang, kita menyanjung, kita menjunjung, kita mengamalkan segala benda yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi SAW. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tuhan kata, siapa bertakwa kepada Allah, aku tunjuk kepada mereka jalan keluar daripada masalah mereka. Masalah kita apa? Masalah kita kena bully dengan orang-orang yang macam ni, macam Yahudi, macam apa ni. Kita kena bully. Itu masalah kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tunjuk dekat kita jalan keluar daripada masalah kena bully dengan mereka ni. Allah campakkan ke dalam hati musuh-musuh kita. Bila nak main langgar negeri Islam, dia takut. Allah boleh campak benda tu. Bahkan Allah boleh buat lebih daripada tu. Allah mempunyai balas tentera dia yang bermacam-macam. Allah boleh hantar ribut taufan. Allah boleh hantar segala macam makhluk yang pelik-pelik untuk nak membantu orang-orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Di Quran sudah cerita, Allah tolong Nabi, Allah tolong sahabat Nabi dulu. Dan benda ni bukan cerita dongeng. Ini cerita daripada Quran yang Allah turun sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita tak boleh buat. Bila jadi ni aib satu dunia orang Islam rasa aib. Kita heboh cerita orang Islam di Malaysia ni konon ada berapa ribu orang duk memohon nak murtad lah apalah semua. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Kalau betul kita hebohkan benda ni, orang kafir punya pandangan macam mana? Satu Cina Buddhis, agama Buddha, dia sembang dengan saya, dia tanya saya. Dia kata, Ustaz, itu cerita Islam kira mau pergi lain agama, itu betul ke? Dia tanya saya. Kita terkapit, tuan-tuan, nak jawab apa? Saya kata benda tu tak ada satu sumber yang sahih lagi. Orang cakap, kata. Dia kata syarat. Okey, cakaplah kata itu betul, dia kata. Apa pasal ni Islam, orang tak mau sama Islam, apa pasal? Tuan-tuan nak jawab. Dia tanya soalan tu, dia track kita. Apa pasal orang Islam sendiri tak mau pada Islam, apa pasal? Dia tak kata di mulut dia tak kata Islam ni agama tak boleh pakai apa, dia tak kata. Tapi dia tanya macam tu cukup menyakitkan hati kita. Cukup menyakitkan hati kita. Tujuan kita gembar-gemborkan cerita ni nak bagi tahu, kata kena jaga-jaga ni. Kalau kita tak jaga anak-anak kita, keturunan kita, esok ni mereka hidup jadi macam ni, kita kata itu tujuan kita. Tapi orang nampak kot lain. Orang nampak kata Islam ni tak bagus kot. Kata ribu-ribu orang dia minta nak keluar ni, tak bagus kot Islam ni. Dia nampak macam tu. Dia memberi satu image, dia memberi satu gambaran yang tak elok kepada orang kita. Orang nak lari pada Islam ni. Something wrong dengan Islam. Orang nak lari. Orang ada setengah perak dia nampak macam tu. Kita nak terang kata, kita kata orang Islam bukan semua dia betul-betul faham ini Islam punya apa-apa. Kita terang apa pun, dia boleh pakai tak dia pakai tu hal dia. Dia mungkin dah satu kesimpulan dia buat. Islam ni ada something wrong somewhere. That's why orang semua nak tinggal Islam. Dia beri kesimpulan macam tu. Oh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah fitnah yang kita dah sebut ni. Menjelang akhir zaman ni 1001 macam fitnah tu jadi. That's why kita kata apa? Balik kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Islam dah bagi garis panduan elok dah. Bab orang murtad ni dia ada undang-undang dia ada hukum dia ada apa? Benda ni kena implement, kena jalan. Allah akan memelihara agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini yang dia kata. Dari benda ni dia kata boleh membawa kepada rosak habis semua orang yang terpedaya dengan fitnah yang berlaku ni. Dia kata maka syaitan itu serta dengan orang yang memencilkan diri, maka akhirnya rosaklah orang yang memencilkan diri. Dan muka sebelah dia kata sabda Nabi SAW lagi, man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Wallahu a'lam. Kita orang bila tu. Ini dia akan masuk pula satu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata man arada bahbuhatal jannah. Dia boleh baca dua, boleh baca bahbuha, boleh baca buhbuha, boleh baca dua. Man arada bahbuhatal jannah, man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa yang nak syurga yang di tengah-tengah,
Nabi kata, maka hendaklah dia melazimkan diri dia dengan jamaah. Siapa yang nak syurga yang cantik sekali, dia kena sentiasa berada di kalangan alim ulama, jamaah ulama yang muktabar. Dia kena ada dalam lingkungan itu, maka dia berhak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Apa yang kita kena buat? Kita sedang tak sedang. Hari ni dah berapa? 7 rejah ke apa? Dah 7 rejah. Dan tengok masa tu jalan macam mana. Berasa macam baru je ceramah Moray Tuanku tu. Baru je berasa ceramah Moray apa buat di depan Masjid Sultanah. Tak sampai 2 bulan dah. Puasa nak main pula. 7 rejah. Habis rejah Syaban, lepas tu Ramadan. Orang putih ni bulan 8. Bulan depan bulan 9 tak dan habis bulan 9 puasa 1 Ramadan dan main. Kita tengok masa tu jalan macam mana. Umur kita sedar tak sedar nak kencing bulan depan. Dia duduk main pula lagi satu ni. Lagi satu dia duduk jadi ni apa? Duduk mati muda. Allah yarham Hani Muhsin kita 41. Satu orang yang kita baca soal cerita dia, satu orang yang workaholic, kerja kuat, cergas, tak nampak macam orang sakit apa semua, umur 41. Saya baca ada satu artikel cerita pasal dia, seorang abang ayah bawah ni. Penulis tu apa nama dia? Usman ke apa nama dia? Bagus artikel tu, tuan-tuan baca lah. Dia cerita pasal artis, tapi tuan-tuan baca tulisan dia tu, tulisan satu bahasa dia cantik. Yang kedua dia olahan cerita dia tu saya baca bagus, membawa keinsafan. Dia start dengan cerita dia ni, pelakon ni dia kata dia buat apa kerja teruk apapun dia tahu demi untuk anak dia seorang. Dia tak ada siapa dalam dunia ni, mak bapak tak ada, isteri tak ada, apa tak ada, anak seorang ada. Dia buat kerja apa pun ingat untuk masa depan budak ni. Dia start macam tu. Lepas tu dia punya cerita tentang kita baca Zuk dia masuk satu panggal di sana. Dia kata apa? Dia kata dia ni satu orang yang semayang tak tinggal. Dia artis, tapi kawan-kawan dia keliling-keliling dia apa semua kira satu nada cakap. Dia ni satu semayang tak tinggal. Tuan-tuan jangan hina orang macam ni. Jangan bila dia kata arah semayang lah. Kalau orang semayang apa saya faham tu, jangan tuan-tuan. Kita tak tahu kita nak habis macam mana. Orang-orang kita tahu dia satu orang yang semayang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pelihara. Cantik. Dan dia selalu pesan dekat kawan-kawan artis dia, selalu dia pesan semayang jangan tinggal. Selalu pesan. Dan dia punya tulisan ni, yang kata wartawan ni punya tulisan tang hujung tu, dia kata betapa simboliknya kematian dia ni. Simboliknya Tuhan ambil dia di terminal kapal terbang, dan terminal kapal terbang itu menjadi terminal akhir hidup dia. Dia kata terminal kapal terbang itu menjadi terminal akhir dalam episod hidup dia. Saya baca, tuan-tuan, saya tak kira siapa tuan-tuan, artis ke, tu imam ke, ahli korporat ke, siapa ke, sampaikan habis. Sahabat saya di Kemaman, Terengganu, umur baru 39, muda, junior kita. Dia daripada sekolah dulu, saya tak ada dengan dia lah, dia junior, tapi baca tulisan kawan-kawan. Masa sekolah dulu di Kolej Islam dulu, dia qari. Masa perhimpunan pagi dia qari baca Quran. Dan sampai habis mengaji universiti pun dia betul-betul orang yang bagus. Ustaz yang bagus. Tengah duduk mesyuarat di PPD, tengah duduk mesyuarat di Pejabat Pendidikan Daerah, dekat nak pukul 4.30, tiba-tiba meloreh jatuh habis umur. Postmortem tak dapat kesan apa-apa. Doktor kata sudden death, kematian mengejut, tak tahu apa. Tadi orang duit nak main tadi, sahabat saya beritahu satu engineer telekom, di Seberang Perai, umur baru 43. Nak tidur malam saja naik rumah 2 tingkat, naik atas rumah pergi teman anak tidur. Ni siapa punya kereta diganggu jalan, BEC 2938, tolong ubah kereta ganggu jalan, BEC 2938.
Kan nak naik atas rumah tapi nak teman anak bagi tidur. Bini duduk tunggu di bawah, tunggu awak tak turun ni tidur sekali dengan anak berapa kan. Nak tengok duduk penat habis 43. Dulu kita duduk abang umur bila duduk main 60 ni jaga-jaga. Pasal apa? Pasal Nabi kata umur umat aku baina sittin wa sab'in. Nabi kata umur umat aku ni sittin dengan sab'in, antara 60 ke 70. Seorang yang 40 hari 50 hari duduk dalam bahari. Dia duduk main lah 40 hari. Maksudnya apa tuan? Maksudnya siapa-siapa pun dengan mati ini kena duduk bersedia. Jangan ingat lambat lagi ni, tak mau ingat. Ingat aku mungkin saat lagi, aku mungkin malam ni, aku mungkin pagi esok, aku tak tahu bila. Sebab Nabi ajar kita jaga pagi, bangkit alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Minta alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi hidup balik aku ni selepas aku mati tadi. Hidup tadi macam mati. Tuan-tuan, siapapun mati, prosedur sama kita akan lalui. Muka nakir kita akan jumpa, kita akan bangkit di mahsyar, keadaan yang disebut oleh Nabi semua kita akan jumpa. Dahsyat mahsyar yang kata mizan neraca yang nak timbang amal semua kita akan jumpa. Sirat, titi yang kata tajam, lebih tajam daripada mata pedang, lebih halus daripada rambut, apa semua ni kita akan jumpa. Sebahagian yang lintas titi tu fail, jatuh dalam api neraka yang menggelegak, kita akan jumpa. Quran kata dalam neraka tu ada syajaratul zakum, pokok zakum ni yang kata tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, yang kata pokok zakum ini mayang pokok tu macam kepala syaitan. Tuhan kata nasib kita tak baik, kita akan jumpa. Ingat balik benda-benda ni semua, cukup. Yang mana lepas enough is enough. Orang putih kata sudah. Hak mana lepas tu sudah. Minta ampun dekat Allah banyak-banyak. Silap aku, lalai aku, apa-apa semua ni minta ampun dekat Allah banyak-banyak. Dekat mana dan buat, kita buatlah yang kebaikan. Cukuplah tuan. Kita tak akan tertanggung dosa kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sekali saya pesan dari saya pesan dekat tuan-tuan semua. Baik kita buat di atas dunia ni, baik balasan yang kita terima di sana. Jahat kita buat di atas dunia ni, buruk pada kita di sana. Wallahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafar dan surah Al-As. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته
ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.